Baik, Assalamualaikum. Untuk pelajar-pelajar cikgu yang tak dapat join kelas Meet tadi, tolong dengar baik-baik penjelasan cikgu tentang topik ini. Topik ini ringkas saja, masih lagi kita dalam bab yang kedua, iaitu interaksi antara organisma. Okey, jadi interaksi itu maksudnya adalah hubungan aktif antara dua organisma. Organisma ni benda hidup lah, tak kisahlah antara tumbuhan ataupun antara haiwan. Okay, antara manusia pun boleh berinteraksi. Contohnya manusia berhubung dengan bercakap antara satu sama lain, kan? Tapi haiwan dan juga tumbuhan juga berinteraksi, sama ada mereka bersaing atau mereka mempergunakan antara satu sama lain, saling makan organisma yang lain ataupun saling membantu organisma yang lain. Itu pun adalah satu bentuk interaksi. Kemudian jenis interaksi ni, yang pertama kita ada simbiosis. Simbiosis ni antara dua spesies yang berbeza yang hidup dalam satu kawasan. Kita ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kemudian kita ada hubungan yang kedua, mangsa-pemangsa. Kemudian yang seterusnya adalah persaingan. Kita akan pergi satu persatu. Jadi seterusnya adalah mangsa-pemangsa. Macam contoh dalam gambar yang awak tengok ni, kita ada harimau dan juga mangsanya adalah arnab ataupun kangaroo ataupun haiwan yang lebih kecil. Jadi dalam mangsa-pemangsa ni, satu organisma dia akan makan organisma yang lain. Dia akan makan hidupan yang lain lah. Mangsa akan dimakan dan pemangsa dia akan memburu. Biasanya mangsa ni lebih kecil saiz badannya. Pemangsa ni lebih besar badannya. Itu biasanya lah. Tetapi ada juga hubungan yang pemangsa lebih kecil. Contohnya kalau awak tengok ular sawa. Ular sawa dia nampak macam kecil. Tetapi dia boleh menelan kambing yang besar. Jadi itu maksudnya mangsa dan pemangsa. Baik, seterusnya hubungan persaingan. Persaingan ni adalah satu organisma yang duduk bersama dalam satu habitat. Dia bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan asas. Apa tu keperluan asas? Biasanya makanan dan air. Dan juga ada juga bersaing untuk mendapatkan pasangan untuk dia membiak. Contoh dalam gambaran kalau awak tengok video tu, dua ekor seladang sedang bergaduh, berlawan antara satu sama lain dan diperhatikan oleh seladang yang kecil, seladang betina. Yang besar bergaduh itu adalah jantan. Dua ekor jantan, dia bergaduh antara dua untuk menunjukkan yang mana lebih hebat. Yang mana akan memenangi persaingan itu, dia akan baru dapat betina itu untuk dia membiak. Jadi itu persaingan untuk mendapatkan pasangan. Seterusnya adalah simbiosis. Simbiosis ni adalah hubungan antara dua organisma yang hidup bersama. Jadi kalau awak tengok hubungan yang pertama adalah namanya komensalisme. Komensalisme ni adalah bila satu organisma mendapat benefit atau manfaat, untung, tetapi satu organisma lagi dia tidak ada kesan apa-apa. Tak ada kesan maksudnya dia tak rugi dan juga tak untung. Kalau awak tengok tumbuhan dekat bawah ni ini adalah pokok langsuyar. Pernah nampak? Pokok ini dia akan tumbuh hidup di atas pokok yang lain yang lebih tinggi. Apa pokok langsuyar ni perlukan adalah cahaya matahari. Jadi dia suka menumpang hidup untuk dapatkan cahaya matahari. Tetapi dia tak curi air ataupun nutrien daripada pokok tersebut. Dia hanya tumpang duduk saja. Jadi dia dapat untung, dia dapat cahaya matahari. Perumah dia pula, pokok yang besar tadi, dia tak ada apa-apa kesan. Tak ada dapat keuntungan dan dia juga tak rugi. Sebab pokok langsuyar tu tak ambil nutrien daripada dia. Kemudian ikan yang awak nampak di atas ini adalah yang besar ni ikan jerung. Dan juga yang kecil ni biasanya dia melekat di tepi-tepi badan ikan jerung tersebut. Kita panggil namanya ikan remora. Apa ikan remora ni buat? Ikan paus dan juga ikan remora dalam video ni awak tengok yang berenang melekat di bahagian bawah ni adalah ikan remora. Ikan remora ni dia berlindung sebenarnya. Jadi dia berlindung daripada ikan lain yang nak makan dia. Jadi dia berlindung, dia dekat dengan ikan paus tersebut. Jadi ikan yang nak makan ikan remora ni, dia tak jadi nak makan sebab dia nampak ikan paus tu lebih besar.
Kan? Jadi dia takut, dia akan menjauh. So dia jadi selamatlah ikan remora ni. Okay, ikan paus tu dia memang tak akan makan ikan remora tu. Ikan paus tu dia tak dapat makan ikan tu sebab ikan remora tu dia sentiasa berenang rapat dekat bawah badan. Jadi ikan paus ini dia tak dapat nak belok ataupun dia tak ada tangan nak menangkap ikan tersebut. Jadi dia pun biarkan saja. Okay, dia hanya akan makan bila ikan tersebut berada di depan mulut dia. Okay, jadi ikan remora ni sentiasa menyorok dekat bawah. Kan? Kemudian ikan remora ni juga dia dapat sisa makanan daripada ikan paus tu. Bila ikan paus makan, mengunyah, okay, sisa makanan dia akan terkeluar di tepi-tepi ni. Jadi ikan remora ni dia akan berebut-rebut makan sisa-sisa tadi. Jadi untunglah dia dapat makanan percuma, dapat keselamatan. Okay, so ikan paus ni dapat apa? Ikan paus ni tak ada kesan apa-apa. Dia tak dapat untung, dia tak dapat juga kerugian. Okay, jadi dia biasa saja. So dia biarkan saja ikan remora tu. Okay, itu komensalisme. Okay, kemudian mutualisme. Mutual ni maksudnya sama. Okay, mutual ni maksudnya sama. Sama apa? Sama dua-dua dapat keuntungan. Okay, contohnya ikan badut kat bawah ni. Kalau awak tengok. Ikan badut dan buran. Ikan badut ni ikan yang warna oranye ni. Okay, ikan yang kita panggil ikan Nemo. Dia akan menyorok di badan dia akan menyorok di badan buran. Buran ni adalah jenis benda yang hidup. Dia hidup sebenarnya. Jadi ikan badut ni dia menyorok daripada pemangsa yang lain. Ikan yang nak makan dia. Jadi dia menyorok dekat dalam badan buran tersebut. Okay, sambil dia menyorok, dia akan makan sisa-sisa kekotoran. Okay, so dia akan jadi bersih. Buran tu akan jadi bersih. Jadi ikan badut dapat makanan. Dia akan makan kotor-kotor tu. Kemudian buran dapat kebersihan. Badan dia akan jadi bersih. Okay, selain tu ikan badut pun akan selamat. Dia menyorok dekat dalam tu. Okay, kemudian gambar yang kedua ni adalah kerbau. Kerbau dan burung tiung. Kalau awak tengok kerbau, badan dia akan ada burung yang hinggap. Dia akan biarkan saja burung tu. Kenapa? Dia suka sebenarnya. Sebab apa? Burung tersebut dia akan makan, dia akan patuk semua kutu-kutu yang ada di badannya. Badan kerbau. Jadi badan kerbau tu akan jadi lebih bersih dan tidak gatal lagi. Kan? Jadi kutu tu akan hilang dimakan oleh burung tersebut. Burung akan kenyang, kerbau akan jadi lebih bersih. So dua-dua untung. Okay? Mutualisme. Okay? Kemudian hubungan simbiosis yang ketiga, yang terakhir kita panggil parasitisme. Parasit. Parasit maksudnya benda yang buruk. Okay? Dia makan sisa makanan daripada kita ataupun dia makan darah daripada kita, dia akan dapat untung. Tetapi kita akan rugi. Okay? Menguntungkan satu organisma dan merugikan organisma yang lain. Contohnya ni kutu lah. Kutu menghisap darah. Kutu yang pada rambut kita, kutu yang ada pada haiwan, kutu yang ada pada kucing, dia akan sedut darah. Macam nyamuk, dia akan sedut darah. Itu parasit. Okay, jadi dia untung dapat darah kita. Kenyang. Tetapi kita akan rugi kerana kita akan jadi rasa sakit, gatal dan juga darah kita berkurang. Okay. Kemudian selain daripada tu, kita ada juga cacing. Cacing pita ni dia hidup di dalam usus. Usus kucing, usus haiwan dan juga usus manusia pun ada. Jadi mana kita dapat cacing ni? Biasanya cacing ni kita tak nampak, kita tak perasan. Okay, sama ada kita terpegang benda yang kotor dan kita makan tanpa basuh tangan, ataupun dia ada pada makanan yang sedikit mentah, tidak masak dengan betul. Kan? Jadi cacing tu kita tanpa sedar rupanya ada dalam badan kita, dalam usus kita. Apa yang kita makan, nasi ke, ikan ke, okey, segala zat makanan itu akan diambil oleh cacing. Sebab itu saya makan sayur, saya makan buah tapi tak ada apa-apa kesan pun, saya asyik demam je. Kan? Saya asyik sakit perut je. Kan? Jadi itu tanda-tanda sebenarnya makanan kita telah diserap oleh cacing tersebut. Cacing tersebut bertambah besar dan gemuk. Badan kita bertambah kurus. Okay, tak cukup nutrien. Okay, itu maksudnya parasit. Satu untung, satu yang rugi. Okay, jadi itu saja topik untuk hari ini. Kita akan sambung seterusnya di hari yang berikutnya. Okay, terima kasih.